Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa radhaka matlubi la ilaha illa anta fasubhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan salihan wa lahiqna bis salihin. Waj'alna min ahbabika Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hargai lagi saya hormati Tuan Pimpinan Majlis, Barisan Kepimpinan dan Jawatan Kuasa Masjid, yang saya muliakan Tuan-Tuan Imam, yang dihormati lagi disegani para guru dan pendidik, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah hari pertama dan sulung Muharram 1445 Hijrah, yang dikasihi lagi dirahmati duyufur rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan utama buat selama-lamanya, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari pertama Muharram ini kita diberikan anugerah rezeki yang terbaik dan terindah untuk berada di masjid dan majlis ilmu kita ini sebagai tetamu Allah. Mudah-mudahan keadaan ini berterusanlah sehingga berakhirnya hayat yang terasa. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah yang dikasihi lagi disayangi, muslimin dan muslimat, pada pagi ini saya bukanlah maksudnya ingin mengajar tuan-tuan, tidak. Sebab diri sendiri pun tak terajar. Dijemput, diberi peluang, laluan dan peluang untuk berkongsi peringatan diri sendiri. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada diri sendiri dan juga kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat juga dalam urusan kita bersiap sedia dan bersiap siaga, mengumpulkan sebanyak bekalan dalam maksud mengenalkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk dijadikan bekalan bagi perjalanan yang sungguh panjang yang tidak bernoktah selepas alam dunia kita ini. Sesungguhnya tuan-tuan, satu Muharram ataupun tahun baru hijrah ini tak ada apa bezanya daripada hari semalam kemarin dan hari-hari yang sudah. Pada pandangan mata zahir, kulit yang terasa tiupan hembusan angin persekitaran kita ni, dan tak ada rasa. Lidah pun tuan-tuan tak ada apa-apa nak dirasakan, kecuali akan terasa kalau ada jamuan lepas ni. Kalau ada lah, ada. Alhamdulillah lah, selamat. Namun tuan-tuan, yang dapat membezakan kita rasa dunia ni luas, lapang, merdeka dan bebas lepas, bila hati kita ini dapat tuan-tuan menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila disebutkan tanggungjawab, yang menanggung tu
Dalam hidup kita ini nak menanggung perasaan, rasa di hati ni tuan-tuan, pada benak fikiran, dan nak dijawab pula selepas ni tuan-tuan. Ada alam kubur nanti, di padang mahsyar, sebelum menerima buku catatan amalan kita, sama ada tangan kanan ataupun sebaliknya, waliyazubillah. Semuanya itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, percaturan dan gerak kerjanya sekarang ni dalam dunia ni tuan-tuan. Walaupun hidup di dunia ni sekejap ambil betul. Nya dah selesai 1444 Hijrah. Jadi tuan pengusi kata tadi lama betul Ustaz datang. Tuan-tuan betul tu. Kan? Tapi menyinggah semayang memang selalu. Kan? Sonang tuan-tuan tepi jalan. Yalah kebanyakan masjid semua tepi jalan tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah dalam peristiwa hijrah ini, para ulama dan cerdik pandai Islam yang bijak mengajak umat Islam mengambil sempena peristiwa yang sangat bermakna ini, bawa kepada diri sendiri nak diinsafkan. Kerana orang lain tuan-tuan tak dapat nak mengubah diri kita. Kitalah yang mengubah diri kita atas kesedaran yang bertitik tolak daripada suluhan ilmu dan makrifah, kemahuan dan kehendak, berdasarkan apa yang kita nampak jelas matlamat dan hala tuju hidup kita ni. Sekarang ni kita di dunia, tak tahulah tuan-tuan, tahun 1445 Hijrah ni tahun yang terakhir hidup kita di dunia, mana kita tahu. Tapi tak menentu tuan-tuan kan. Sebab mati itu tidaklah bersyaratkan sakit, tua, miskin. Tuan-tuan, tak. Tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang tu bila mengaji, duduk menyandar, tapi panjang umur dia. Tiba-tiba yang duduk depan pergi jalan dulu. Tiba-tiba. Kita tak tahu tuan-tuan. Ataupun yang bercakap, tuan-tuan, pergi kemudian setelah tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan pergi dulu, saya kemudian. Macam itulah tuan-tuan ni. Mati tetap mati. Jadi kalau kita mati tuan-tuan, macam kita lah hari ni, kalau kawan kita mati, jiran kita mati, sahabat kita mati, berapa lama kita boleh ingat dia tuan-tuan? Kalau dalam grup WhatsApp tu tuan-tuan kan, kalau grup WhatsApp tu dengar berita kematian, bersusun tu orang akan mengucapkan takziah, doa untuk si mati. Tapi copy paste lah, baca tidak kan, copy paste. Sebab tu kadang-kadang ada juga ahli grup yang sedar perkara tu di copy paste je dengan kawan dalam grup tu, maka dia pun meletakkan peringatan hashtag baca Fatihah dia tu. Siap bagi peringatan tu tuan-tuan ya. Lepas tu tiba-tiba tuan-tuan dalam dalam ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ucapan takziah tu tiba-tiba menyelit pula tuan-tuan mati Allah jemputan makan durian. Langsung dah tak ada lepas tu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah tak ada dah. Orang yang kemudian pun tak tahu siapa yang meninggal sebenarnya. Tuan-tuan mati Allah. Kalau dulu, kalau orang kampung kita meninggal, sekampung pergi hantar ke tanah perkuburan. Sekampung. Cuti orang. Yang betul kalau dia meninggal tu, setengah orang yang malih kojo tu lah. Meninggal kau. Pek cuti kojo separuh hari katanya. Tuan-tuan ya. Hari ni, kadang-kala tuan-tuan jenazah dah sampai tanah perkuburan, ahli waris pun tak sampai lagi. Copek betul driver jenazah tu, bawa van mondobut pergi sampai dekat tu Forest Height. Sini Forest Height ke? Saman Zaitun. Ustaz ni Saman Zaitun tuan-tuan. Kita tu macam tu lah. Sampai dulu pemandu van pun tengok orang tak ada, vape dia sekejap. Ambil ni orang sampai kan. Ahli waris pun van jenazah dia korak ke, dah sampai katanya, baru nak terkekial. Itu tuan-tuan sekarang. Lepas itu nak ingat kita, tak ada dah tuan-tuan kan. Anak-anak kita, wallahu alam, mudah-mudahan anak-anak kita ingatlah tuan-tuan. Tapi sebelum tu kita tengok diri kita ni, banyak mana kita ingat arwah mak kita, arwah ayah kita. Macam itulah anak kita. Ini tuan-tuan nak bagi tahu bahawa bila kita mati, tak ada siapa dapat menolong dah tuan-tuan. Di padang mahsyar besok tuan-tuan,
Tak ada siapa yang boleh menolong, sebab diri sendiri pun tak tertolong. 70 tahun kita mencari syafaat daripada para Nabi. Jumpa Nabi Allah Adam AS berpuluh tahun. Tolonglah ayanda, tolonglah apa ninda, tolonglah wahai bapa tuaku. Anak cucu cicit ni dah tak terdaya, bagilah tolong supaya dapatlah masuk syurga cepat. Apa kata Nabi Allah Adam AS? Tuan-tuan, satu perkataan yang diulang 3 kali. Nafsi, nafsi, nafsi. Diaku, diaku, diaku. Makna dalam cakap kasarnya, aku pun tak lepeh, macam mana aku nak lepehkan kau, katanya. Tuan-tuan, berarti Allah. Walaupun sayang kita dengan anak, walaupun cinta sejati, padu dan beku betul cinta kita kepada isteri, pada hari akhirat, tuan-tuan, tak dapat dia, tuan-tuan. Kau adalah bang, tolonglah, tak dapat dah, kau bawa lah diri kau. Macam tu lah, tuan-tuan. Jadi maka kita inilah para alim ulama mengambil kesempatan peristiwa berlakunya penghijrahan Nabi SAW itu, diberikan satu ruang kita berfikir secara fokus dan secara intensif, tuan-tuan ya. Bersungguh-sungguh kita fikir, apakah pencapaian emas kita setahun yang lalu. Tuan-tuan Allah, kalau nak dibacalah dari segi salat, khusyuknya tu kalau nak bagi markah berapa agaknya? Tuan-tuan, itu saya dengan diri saya, tuan-tuan dengan diri tuan-tuan. Ini lambung buah tanggung ya. Tuan-tuan nak smash ke, drop shot ke, hantaran pendek ke bis lain ke, terpulanglah pada itu, tuan-tuan. Kan? Tak nak hantar balik pun boleh, biarlah bola tu jatuh dalam gelanggang, boleh juga, tuan-tuan mati Allah. Ini dari segi dari segi Al-Quran, tuan-tuan mati Allah. Banyak mana kita baca Quran, walaupun Nabi SAW bagi jaminan siapa yang baca Al-Quran, Quran itulah sebagai peguam bela kamu semasa di alam kubur lagi, sentiasa menemankan kamu. Tuan-tuan mati ya Allah. Kan dah berapa lama pula kita tak baca Quran, sejak daripada Ramadan yang baru-baru ni. Tuan-tuan mati ya Allah. Kan? Jadi perkara-perkara inilah, tuan-tuan, bila dimuhasabahkan, tuan-tuan, kita rasa takut. Bila rasa takut, dalam pada takut tu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembalilah kita ke pangkal jalan, jumpalah penyesalan sehingga mengalir air mata. Itulah yang dikatakan oleh sebagian ulama ataupun alim ulama kita sebagai bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apalah artinya beristighfar? Tidak mempunyai rasa keinsafan terhadap perkara-perkara keterlanjuran yang telah dibuat. Tuan-tuan mati Allah, bagai menyebut saja, orang kata menyusun tebu di hujung bibir. Manis ungkapan istighfar, tetapi tak pernah menjunam kemanisan dan kelazatan istighfar itu dalam hati, lalu mencorak perubahan kepada tingkah laku untuk meneruskan langkah menghadapi hari-hari kemudian dan hari-hari mendatang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah kasih sekalian, peristiwa hijrah ni besar dan maknanya, sehingga itulah Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an menjadikan tahun berlakunya hijrah itu sebagai tahun yang pertama pada hayat Rasulullah, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Belum ada lagi, tuan-tuan, tahun dalam kalender Arab ketika itulah. Contohnya, tuan-tuan, 12 Rabiul Awal, tahun kelahiran Nabi, tak ada. Tahun berapa tak ada. Maka pada tahun itulah, tuan-tuan dan puan mati Allah, berlakunya peristiwa Abrahah ingin melanggar Makkah. Peristiwa itu besar, dikenang-kenang orang. Yalah, tak pernah gajah sampai ke Makkah, tiba-tiba sampai pula, tuan-tuan, bukan orang yang lagi, kambing pun lagi, unta pun teramam. Tuan-tuan tengok gajah. Maka dikenanglah tahun itu. Maka tahun kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tak ada sebut tahun hijrah ke berapa, tak ada. Belum lagi pada masa zaman Rasulullah pun belum. Sebab itulah, tuan-tuan, peristiwa-peristiwa yang berlaku, contohnya peristiwa hijrah Nabi SAW, yang berlaku peristiwa hijrah itu bukan pada bulan Muharram.
Tuan-tuan, bukan bulan Muharram berlaku peristiwa hijrah, pada bulan Safar. Malah Nabi sampai ke Madinah ataupun Yasrib pada tuan-tuan Rabiul Awal. Kan, pada bulan Rabiul Awal Nabi SAW sampai pada 8 Rabiul Awal tiba di Kuba. Maknanya berhari-hari Nabi berjalan tu daripada bulan Safar, hujung bulan Safar, hari Khamis malam Jumaat tu, sampai tuan-tuan hari Senayan. Kan? Lama, dekat seminggu Nabi berjalan. Sekarang ni kau jap. Apatah lagi kalau tuan-tuan naiklah kereta api laju tu kan, langsung sekejap. Kalau naik bas mungkin 8 jam. Tuan-tuan ni tengoklah keadaan mood pemandu tu tadi. Kalau kita tak nak bagi dia Panadol, bawa lah perlahan. Sampailah tuan-tuan bagi dia Panadol. Kadang-kadang harga Panadol tu 50 rial, kadang-kadang 100 rial. Kalau bagi 200 rial, dibawa lah 110. Kan tuan-tuan mati Allah. Jadi berlakunya peristiwa hijrah ni tadi menjadi satu inspirasi kepada Sayyidina Umar pada zaman pemerintahannya. Hari bulan ada, tahun tak ada. Jadi mendatangkan kepayahan dan kesulitan dalam soal pentadbiran dan pengurusan. Kerana pada zaman itu negara Islam mula meluas sampai keluar daripada semenanjung tanah Arab. Ada di Mesir, ada di di Baghdad, ada di utara selatan. Jika bila pejabat pentadbiran Amirul Mukminin menghantar surat kepada gubernur-gubernur ni kes ni tahun bila? Tak ada tahun, tuan-tuan ya. Jadi Sayyidina Umar panggil para sahabat, bincangkan bila tahun yang kita nak letak ni sebagai kita nak bina kalender kita ni. Nak mulakan ni tahun pertama ni pada tahun bila? Tahun bila ni? Ada kata sahabat cadang, pada tahun Nabi dilahirkan lah, pada tahun Nabi diangkat menjadi Rasul lah, pada tahun Nabi diwafatkan lah. Tuan-tuan ya. Jadi bincang punya bincang, mengambil hikmah dan semangat dan juga dari segi falsafah pengajaran yang terkandung padanya, maka dipilihlah tahun berlakunya hijrah sebagai tahun yang pertama. Lalu kalender kita ni kalender hijrah lah. Kalau kalender Masihi, tahun yang pertama diletakkan tahun kelahiran Nabi Allah Isa, maka Al-Masih. Mungkin tuan-tuan kalau sekiranya tahun yang pertama ini dipilih pada tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, mungkin kalender kita namanya Rasuli. Tuan-tuan mati Allah. Tahun Nabi diangkat menjadi Rasul pada ketika usia 40 tahun. Tuan-tuan mati Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makna hijrah inilah tuan-tuan nak dibawa dalam diri kita, dalam urusan kita memperbaiki diri semakin hari semakin baik. Antara makna-makna hijrah ini tuan-tuan ialah at-tarku, meninggalkan. Kan maknanya meninggalkan perkara-perkara yang tak baik kepada perkara yang baik. Meninggalkan perangai fi'il dan tingkah laku yang tak semonggah kepada perangai yang senereh. Macam itulah tuan-tuan. Tingkah laku yang tak selaku, kata orang kampung, kepada tingkah laku yang baik. Meninggalkan perkara-perkara sifat-sifat negatif seperti malas, tak bersungguh-sungguh, teragak-agak, apatah lagi sifat tak yakin. Tuan-tuan, hari ini kadang-kadang kita percaya tapi tak yakin. Tuan-tuan mati Allah. Sebab tu kita tak berebut kebaikan-kebaikan yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tuan-tuan kan, bila kita masuk masjid, apakah ilmu yang sunnah yang diajar oleh Nabi, maka bersegeralah berebut menempatkan diri di saf pertama. Tu tuan-tuan. Tapi tak ada pula berdosa kalau sekiranya tuan-tuan nak pilih tiang-tiang yang eksklusif untuk menyenangkan keperluan tuan-tuan. Tak ada berdosa tuan-tuan. Tapi nak bagi tahunya, kalau orang tu yakin tuan-tuan, dibuat kau tak yakin tak buat. Tuan-tuan mati Allah. Orang yang yakin ada ilmu ni tuan-tuan, dia akan buat perkara-perkara yang orang tak yakin tak berani buat. Contohnya tuan-tuan, masuk ular lidi dalam rumah. Kan? Pergi tak kita ke dapur tu kan? Tak ada pergi dah.
Sudah menelpon bomba. Bomba, tuan-tuan. Ingatkan bomba, tedung selah ke, ular sawa ke. Tuan-tuan ya, ular daun sana masuk dalam rumah sebab panih ke nak nyuruk masuk dalam rumah. Tapi kita takut menggambarkan ular lidi ni tadi, ya Allah, kalau dipatuk maun jiun ni katanya. Tuan-tuan mati Allah. Panggil bomba. Bomba tengok pun Allahu Akbar. Menyosar dan datang katanya. Saat mencabar langsung. Betul tak tuan-tuan? Kita lah tuan-tuan terserempak dengan rimau. Rimau tuan-tuan, terserempak dengan rimau pun nak buat. Tak ada lah tuan-tuan memikirkan lubang lahatnya. Nampak rimau, nampak lubang lahat, meninggal lagi punya lari tuan-tuan, tak cukup tanah tu, sanggup buka selipar untuk lari. Orang tanya, apa lah kau buka selipar lah? Yalah supaya lari laju, sekurang-kurangnya dia dapat memotong kau. Siapa yang belakang, bahagian dia lah katanya. Dulu lah tuan-tuan, bila berlumpur lari masa budak-budak tu, buka selipar. Tuan-tuan mati Allah. Tapi bagi orang dia tuan-tuan, memang bidang dia pasal rimau ni tuan-tuan. Rimau tu disekeh-sekeh kepala kan. Saya tengok dalam satu rencana tuan-tuan, dibawa rimau tu tidur tuan-tuan Allah. Kita tuan-tuan tidur tuan-tuan, jatuh cicak, mengambur daripada katil tu, cicak jatuh tuan-tuan mati Allah. Ataupun isteri kita tuan-tuan tidur bertelokong, terperanjat kita tu. Oh hantu tu tuan-tuan, terperanjat tu. Kocik hati rumah, sampai hati abang cakap, saya cakap anantu tu. An lah katanya. Yalah yang kau pergi tidur bertelokong, buat apa katanya. Ngantuk pun lah. Tentu. Dan kali janganlah pakai bertelokong. Pendeknya orang bang setahun dah tengok kau ni katanya. Contoh sekali tuan-tuan mati Allah. Iya tuan-tuan. Bila kita tuan-tuan tak yakin, bila kita ni tuan-tuan tak dalam keadaan syak dan ragu, maka tuan-tuan kita akan jadi resah tu. Tuan-tuan mati Allah. Contoh kalau kita nak pergi ke satu tempat, kita tak tahu tuan-tuan, handphone pula mati pula bateri, habis bateri tak boleh nak bertanya kepada Waze. Tuan-tuan menggagau tu. Mana simpang Mana simpang terberek sampai orang belakang pun hon. Dapat orang tu motong. Tunjuk tangan jari tengah. Sebab apa tuan-tuan? Terberek nak jalan-jalan anak sebab kita tak tahu. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan datang masjid yang mulia ni terberek tak tahu. Tuan-tuan, saya tengok tadi satu kereta tadi tuan-tuan, lampu merah pun dia lontung. Yakin dia tuan-tuan. Mana ada polis tu? Kan kita mandang ya, tergorak ya nak ikut tu. Sekarang orang tengok pula kita, ini kereta penceramah, cakapkan main, lampu merah lontung, habislah katanya. Kadang-kadang terfikir tu tuan-tuan. Kan? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya bila kita tak yakin dalam hidup kita ni tuan-tuan, maka kita tak berbuat. Kalau berbuat pun sambil lewa ya. Kan? Putus asa, merajuk dan tak kisahlah, lantaklah, pedulianlah, maka tak berbuat. Dalam masa yang sama, masa semakin pendek, diri semakin dokek dengan taman zaitun ni Ustaz sampai dokek. Tuan-tuan nampak itu. Tuan-tuan, hari yang ditinggalkan semakin jauh, hari yang nak bertemu semakin dokek. Agak-agak kita tengok ni berapa lama kita boleh tahan ni tuan-tuan. Macam saya ni tuan-tuan, dah masuk era dah 55 ni tuan-tuan, dah terasa tu kalau ikut usia Nabi tinggal berapa tahun ni lagi, 55 dengan 63 tuan-tuan, 8 tahun lagi tu Ustaz. Tentuan yang putih-putih nak lagi lah, tak tahu tuan-tuan, ni bonus semua tu tuan-tuan mati ya Allah. Tapi tuan-tuan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam usia kita yang macam ni tuan-tuan, Allah pilih kita sebagai tetamu dia. Tuan-tuan, sadar tak sadar ni, tak semua orang dapat. Walaupun kita rasa macam ramai ni, yang tak datang tu lagi ramai, betul. Tuan-tuan mati Allah. Macam mana nak datangkan tu? Ui tuan-tuan.
Kalau menengokkan perangai kita yang bega masa muda-muda, makin tak nampak kita ke masjid ni. Tuan-tuan, tapi Allah tu kasih dengan kita. Berkat doa mak ayah kita. Ataupun berkat doa kita. Wahai Allah, aku ni nak jadi apa ni? Kesiankanlah pada aku ni. Tuan-tuan, bila bersara je, dapat datang ke masjid. Itu pun orang bisik. Alah, muka kau dah pencen, pun datang masjid. Untunglah patut dipeli-peli kawan tu. Kan? Salah kau kata. Tak adalah salah. Mana kau dah bertaubat ni? Alhamdulillah. Bila dah pencen pula, dinding hati tu nipih pun tercait cala. Mengajuk tuan-tuan. Mana semayang Nun Masjidil Haram tu. Hui. Oh, kau tahu tu. Tuan-tuan mati oleh Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adalah saya pada pagi ni nak menceritakan tentang proses dan peristiwa hijrah, tetapi mengambil iktibar. Yang pertama sekali tuan-tuan, hijrah ni mengajar tentang erti ikhlas. Senang nak cakap saya ikhlas ni, ambil lah katanya. Tetapi apabila tak dapat apa yang dia nak, menyosah dan bagi kau katanya. Kan? Dia menyosah dan belanja kau makin. Bila time mengundi, kau tak nak undi dan hampir betul. Contoh lah tuan-tuan. Yang saya baca dalam Facebook tu lah. Baca tuan-tuan. Kata ikhlas. Saya tak ada apa-apa niat. Tentu kan? Tak ada apa-apa niat. Mesti ada niat. Sebab Nabi kata innamal a'malu binniat. Peristiwa tu, hadis tu lahirnya, keluarnya pada peristiwa hijrah. Tuan-tuan ya, bila disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang lelaki tu yang berhijrah. Dia bukan berhijrah ke kita lah. Sebab tunang itu ugut abang kau tak nak ikut bang, sekadar di sini hubungan kita. Lupakanlah hajat kita tu bang. Saya nak ikut Nabi SAW. Oh tak terdaya. Apalah ertinya hidup tanpamu katanya. Abang pun berhijrah lah, togah dek kau katanya. Maka tuan-tuan disebut kepada Nabi. Nabi tak ada pula mengutuk lelaki tu dah. Apalah gila orang tu katanya. Dia nak ikut siapa tu katanya. Tak ada tuan-tuan. Nabi tak ada marah ada tuan-tuan. Kan? Sebab Nabi tu tahu manusia ni tuan-tuan boleh berubah dalam waktu yang kita tak sangka. Sebab tu Nabi tak ada nak memandang buruk dengan orang. Walaupun sahabat dia melakukan dosa yang sangat ketara dan luar biasa tuan-tuan. Mesti Nabi tanya. Sebelum hukuman dijatuhkan, mesti dia tanya, apa pasal kau buat? Apa punca? Apa sebab? Lepas itu Nabi ada hukum tak tuan-tuan. Langsung dimaafkan. Macam Hatib bin Abi Balta'ah lah. Dipecahkan rahsia negara bahawa Nabi nak menyerang Mekah. Dihantarnya surat secara sulit. Pada masa itu WhatsApp belum ada kak. Tak dapat nak WhatsApp dah. Kan hantar surat, dikirim ke seorang perempuan. Sayyidina Jibril AS bagi tahu kepada Nabi, kau ajar perempuan tu wahai Muhammad, dalamnya itu ada perkara yang boleh membawa gagalnya rancangan-rancanganmu. Suruh Sayyidina Ali pergi mengajar tuan-tuan, dapat bagi tahu siapa yang punya angkara. Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi panggil tuan-tuan Sayyidina Umar, senang, ya Rasulullah, izinkan aku menoteh tongkuk itu. Kan? Macam tu ya tuan-tuan. Sayyidina Umar tak ada banyak cakap dah. Tuan-tuan mati Allah. Tapi Nabi SAW tuan-tuan jawab dengan baik apa yang dihasrat oleh Sayyidina Umar. Wahai Umar, sesungguhnya dia adalah ahli Badar. Nabi konang jasa tuan-tuan. Dosa dia tu, besar tu, khianat kepada negara. Tapi Nabi sebut jasa dia. Wahai Umar, dia ahli Badar. Dia perang masa peperangan Badar. 303 boleh tu, dia salah seorang Tuan-tuan mati Allah. Lalu dia tanya, apa pasal kau buat? Keluarga aku ya Rasulullah. Aku sayang keluarga aku. Rasulullah bolehlah ada keluarga-keluarga yang boleh melindungi. Tapi aku tak terfikir pula dengan aku nak menyelamatkan keluarga aku secara tak langsung bagi tahu tentang hasrat besar dan perancangan berat ni. Ada tak tuan-tuan Nabi SAW dibuang, sahabat ni buang daerah, tuan-tuan dipenjarakan ke? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Lebih besar jiwa Nabi itu, kasihnya yang tak bertepi tuan-tuan, malah tak ada pun sempadan kasihnya terhad beri kemaafan kepada sahabatnya tuan-tuan. Sahabat lain tengok tuan-tuan, suburnya kasih sayang daripada niat yang ikhlas ni tuan-tuan mati Allah. Tuan-tuan ya, kadang-kadang bila kita nak ikhlas tuan-tuan, pada masa itulah Allah uji kita. Boleh tahan kau punya ikhlas ni, supaya Allah dapat memberi kita ni tuan-tuan
Apa yang kita hajat? Katakanlah tuan-tuan, kita ni tuan-tuan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bahawa sesungguhnya Allah nak bagi sesuatu yang terbaik kepada kita, tapi diuji dulu. Sebab ujian tu nak menjadikan kita ni boleh tak bawa nak dibagi ni. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak kita, tak semua anak-anak kita yang kita bagi tuan-tuan amanah. Kunci rumah ni lah, tak semua anak-anak kita. Kadang-kadang anak sulung pun tak dapat. Kadang-kadang anak yang ketiga dapat. Lang, kunci rumah ni kau pegang lang. Tuan-tuan kan? Sebab apa kita bagi tu? Setelah ujian-ujian. Kadang-kadang anak-anak kita, tuan-tuan, kita nak ke mana-mana, 5 tu, katakanlah anak tuan-tuan tak ramai, ada 12 orang semua, tuan-tuan ya. Ni tuan-tuan, tak ramai ke 12 Ustaz? Siapa sekarang yang ada anak ramai tu? Melainkan Datuk Pengarah kita. Kan? Tuan-tuan mati oleh Allah. Dalam 5 orang yang ada lesen memandu ni tuan, ada anak yang tertentu ya kita. Dik, apa ni, cik, kau buat kereta cik, ayah penik betul lah. Padahal ada anak 2 orang lagi. Tuan-tuan mati Allah. Anak pertama ada, kedua ada, ketiga ada. Anak yang kelima pergi, cik, kau buatlah cik. Sebab apa tu tuan-tuan? Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, yang tua ni sekarang kau bagi, tak dapat dan tidur dah. Nak anak yang kedua ni dah habis kena ibu sampai ke contohlah tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan, buat contoh, saya buat contoh lah tuan-tuan. Kita dilanggar dia orang. Katakanlah kita baru saja selesai cat kereta kita yang baru. Kereta kita ni tuan-tuan ialah Proton Wira. Lama betul tu tuan-tuan. Sayang, itulah gaji pertama kita beli. Mengenangkan sentimen tu lah. Sanggup dipertahankan wira dan kewiraannya tu. Jadi cat hantar ke kedai, siap coating dan sebagainya, 3,000. Oleh kerana pencen dapat bayar separuh je, baki bulan yang berikutnya 1,500 je. Kata apa ni tuan punya bengkel, tak apa Haji, asalkan Haji dapat gunakan kereta ni pergi ke masjid, dapat saya menumpang tuah sikit sebanyak. Alhamdulillah. Tuan-tuan, baru keluar simpang masjid dah konon langgar dengan tuan-tuan 4x4 Hilux gang tuan-tuan. Bukan saja sempong, rebeh dia punya bumper belakang itu. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan keluar daripada kereta tu, apakah perkataan yang tuan-tuan cakapkan kepada lelaki yang melanggar, anak muda? Alhamdulillah, luar biasa. Tapi itulah ucapan keramah dia tu. Tapi berdasarkan stres, belum bayar lagi 1,500, susah nak dapat alhamdulillah tu. Tuan-tuan, tapi kalau dapat alhamdulillah. Kan? Itu luar biasa tuan-tuan. Kalau saya tak dapat, kalau Ustaz jangan Ustaz. Tak kan? Terkeluar perkataan-perkataan yang hitam dan legam memang kan? Silap-silap binatang yang mughalazah tu terkeluar tu. Kan terkeluar. Tuan-tuan, tersabut tu menggambarkan kemarahan tu dan kekecewaan tu. Jarang orang marah sabut binatang-binatang yang selain daripada 2 binatang yang najis mughalazah tu. Tak pernah tuan-tuan. Orang tu konon langgar gang teh. Rama-rama tak ada. Tak sampai maksud marah tu. Tuan-tuan, kucing Parsi tak, itu kata-kata yang harmoni tu. Tuan-tuan kan? Maka keluarlah lelaki tadi, tuan-tuan, dia kata, minta maaflah Pak Cik, salah saya. Allahu Akbar. Macam mana kau buat kereta ni? Maaf saya Pak Cik. Kau main handphone ke? Betul Pak Cik. Apa pasal kau main handphone? Salah Pak Cik, saya tengah menjawab panggilan yang penting. Apa panggilan yang penting selain daripada panggilan Allah? Sebab dia baca dekat masjid tak ada panggilan macam tu. Doktor nelpon saya, Pak Cik, nak ambil keputusan sama ada saya bersetuju untuk mencabut wayar-wayar pernafasan kepada isteri saya ataupun tidak. Itulah Pak Cik. Allah, tuan-tuan. Kalau kita tahulah, kan kuranglah sikit. Tadi marah berdonting, panih betul 100%. Bila tahu tu, datang kita punya kesian. Apatah lagi kita pernah isteri kita macam tu, isteri kita pernah tak ada.
Nak cari yang macam tu, calon ramai tapi hati tak berkenan. Contohlah tuan-tuan kan, maka kita Allah, hai. Slow sikit suara kita tuan-tuan. Iyalah kau iya betul pun kau berhentilah. Itu kebaiklah tu kita tu. Kan? Ada yang tu keluar pegang tuan-tuan. Tu kayu ke apa ke. Kan yang kunci steering ke keluar tu. Tuan-tuan mati Allah. Maafkan saya pak cik. Itu tu. Maaf tu maaflah dan bolehlah maafkan kau. Kereta dan baru keluar katanya. Pun tak beli bayar. Siu songah lagi tu bayar. Sobut tu. Tuan-tuan kan. Dia kecewa dia tu. Kata orang muda tadi. Pakcik, boleh tak benarkan saya pergi ke hospital? Lepas ni saya akan uruskan pakcik. Tak percaya dan kau dah. Muka kau tu muka tak boleh percaya. Muka yang boleh percaya ni. Muka orang yang jual itik salai dekat kampung Ibul Pilah saja. Kan? Kan dah jual saya kan tak kan? Muka boleh percaya kan? Tuan-tuan kan? Maka ya pakcik, kalau macam tu saya tinggalkan kad penting saya ni pakcik kepada pakcik. Nanti saya datang. Datang dia tuan-tuan. Macam mana pakcik? Kita bawa lah ke bengkel tu. Maka tuan bengkel kata, Ji, Allah Ji, kereta kalau wira macam ni Haji, kalau macam ni lebih mahal tali boruk daripada boruk katanya. Kan? Habis macam mana? Tak payahlah bagi dia Ji, beli yang lain ni lah. Beli yang second hand. Mana ada ringgit dia? Kata. Aku tengok, kata dia marah budak tu balik. Tanilah pakcik, saya gantilah kereta pakcik ni. Kan, kau janganlah baik lawak. Dan dah lah sodih, kau baiklah lawak macam tu. Tuan-tuan, ya pakcik, saya ganti. Apakah kereta yang sesuai pakcik nak pergi ke masjid Negaan? Mulalah. Apa kereta harapan ni? Kabang betul tu? Pergi masjid lah. Beza. Asyik baik beza. Kalau ingatkan excavator tadi parah saya tuan-tuan. Beza dia tu. Kata budak ni tadi, pakcik, kalau beza ni pakcik, kalau naik dia sampan pakcik. Apa kata kalau saya ganti dengan Ativa boleh? Ativa, kau biar betul baik katanya. Betul pakcik. Boleh tak kita pergi ke Perdua sekarang? Pergi tu Perdua. Kan? Tanya pakcik, banyak-banyak warna ni pakcik nak warna apa? Warna apa bang? Warna apa? Hitam. Mana ada? Tak ada warna hitam sekarang. Tak ada. Tak ada warna hitam. Kan tak ada warna hitam sekarang, tak ada. Tuan-tuan, putih. Putih kat ya? Putih. Kan? Nak advance ke yang biasa? Yang terpaling mahal. Advance lah tu, tuan-tuan kan? Tuan-tuan mati Allah. Betul tuan-tuan. Dapat tuan-tuan kunci tu. Apa tuan-tuan nak cakap ke? Tuan-tuan, masa kau nak langgar ni, habis perkataan Najis Mughal Azhar keluar tadi tu, dah dapat beza macam mana tuan-tuan? Langsung kita cakap dengan budak, apa kau tu belum ni kau tak langgar awal-awal katanya. Macam tu lagi macam tu tuan-tuan kan. Lepas itu pula dah boleh Ativa, dikeluar pula kancil 660 dengan harapan ada orang yang melanggar, kau dapat yang lain pula. Sampai itulah tahap tuan-tuan mati Allah. Kan? Samalah seperti tuan-tuan, seorang isi tuan-tuan kecil hati dia tuan-tuan dengan suami dia, sebab duit yang ditinggalkan atas meja 200 tu langsung dikelepet dia suami dia. Bang, abang nampak tak duit 200 duit an tuan, 200 kat atas meja mana? Abang ambil dia. Astaghfirullahalazim. Itu nak bayar duitku tu katanya. Abang ambil kata. Alah, pinjam dah sekejap. Mana pergi duit pension abang? Dah bayar duit kereta Wira tu separuh je. Ada cerita tadi kaitan ni, rupa. Tuan-tuan Tapi tuan-tuan, bila masa bulan depan tu, nanti abang gantilah. Jangan cakapnya sepanjang awal saya hidup dengan abang ni ibarat mincam puntung api katanya. Memang tak ada harapan mulang tu dah katanya. Jadi tuan-tuan mati Allah, pada bulan berikut dapat pension langsung dipulangkannya. Dapat duit tu, pergi dekat suami, bang, abang tersalah bagi ke macam mana ni pula? 200 abang ambil 200 ya? Tak adalah, ambil lah 50 tu sebagai tanda penghargaan. Tuan-tuan mati Allah, bulan depan ada tak isi kita datang, bang, abang tak nak pinjam ke duit anda? Dia tanya tu, abang pinjam dah 500 pula, sebab boleh jadi dapat dalam 700 pulangan ni. Tuan-tuan mati Allah, itulah tuan-tuan nak katakan ikhlas. Sebab tu ikhlas ni tuan-tuan memang sakit. Tak diberinya syaitan dan iblis ni untuk kita ikhlas. Tuan-tuan mati Allah,
Melainkan tuan-tuan kita faham. Bila faham ni tuan-tuan, dia mesti ada ilmu dan mesti ada amalan. Kalau tak dapat dia tuan-tuan mati oleh Allah. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bila dia ikhlas ditunjukkan kepada kita, memang tak dapat nak tiru lah tuan-tuan. Nak ikut tu boleh, nak jadi sama tu entahlah, tak ada dia tuan-tuan mesti ya Allah. Kan janganlah kita sebut kita ni kena sama macam Nabi, tak dapat dia tuan-tuan. Nak ikut boleh, nak sama tak dapat dia tuan-tuan. Dengan ulama pun kita tak boleh nak sama, dengan Nabi jauhlah sekali tuan-tuan. Kalau Sidi Ahmad Idris rahimahullah tuan-tuan, kalau dia sembahyang malam memang sama macam kita ya, 2 rakaat. Tuan-tuan, kita 2 rakaat tuan-tuan. Rakaat pertama inna a'tayna, rakaat yang kedua qul Allah. Sidi Ahmad Idris rakaat yang pertama 15 juzuk, rakaat yang kedua 15 juzuk. Mana semalam tu dia khatam Quran. Kita kalau dapat khatam nak Al-Quran malam tu, esok pagi tu dia isi akan meninggal tu. Tak terayuh. Macam nak meninggal rasa. Rasa tu macam nak meninggal. Dah tak terayuh. Apa ni, zuhur pun tak nampak. Mana Haji Din? Dia khatam Quran malam tadi tu. Nampak tu dah tak terayuh. Tuan-tuan mati dia Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama, ya, tentang ikhlas. Tapi ikhlas ni tuan-tuan kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kena minta. Moga-moga dengan minta dan berusaha tadi, ianya merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tuan-tuan, hijrah ni mengajar kita untuk merancang. Perancangan itu berdasarkan keinginan dan kehendak. Kehendak dan keinginan kita ni tuan-tuan dapat kita hasilkan apabila kita bermuhasabah. Tengok di kita tuan-tuan, ui tak boleh ni dah tuan-tuan. Bila kita bermuhasabah tuan-tuan, nampak pula jalan untuk macam mana nak kembali kepada jalan untuk mendapatkan kejayaan dan rahmat ni tadi, maka datang keyakinan tu tadi tuan-tuan. Ya tuan-tuan, sebab itulah sunnah orang alim ni tuan-tuan, dia bermuhasabah setiap hari tuan-tuan untuk mendatangkan keinsafan dan kekuatan pada diri dia. Betul tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, saya biasa kadang-kadang tuan-tuan duduk ambil kertas A4 ni tuan-tuan, tulis apa yang tak ada, apa yang ada. Ni ada lama tak buat, ni ada lama tak buat, ni lama macam mana nak buat ini. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah, kan diterangkan oleh Imam Al-Ghazali macam mana nak memenuhi kehidupan harian kita, bermula daripada bangkitnya kita daripada tidur sehinggalah kita tidur semula. Apa nak buat? Diterangkan tu tuan-tuan nanti Allah. Maka adalah perancangan kita tuan-tuan, perancangan ibadah kita macam mana, perancangan ilmu kita macam mana. Sebab itulah antara perkara penting yang boleh memuatkan pengisian perancangan ini, mesti kita aturkan 4 perkara jangan ditinggalkan. Yang pertama sekali tuan-tuan, jangan tinggalkan majlis ilmu. Kan? Pada saya tuan-tuan, kenapa kita sekarang ni masyarakat kita, bila berlaku perbezaan, pergaduhannya itu tuan-tuan, sampai mengeluarkan kata-kata takfiri dan sebagainya. Ilmu. Tuan-tuan mati Allah. Kerana ilmu itu tidak dapat memimpin emosi dan ammarah ataupun lawamahnya tuan-tuan mati Allah. Apatah lagi kalau dia meninggalkan amalan-amalan. Tuan-tuan, orang yang ada ilmu tapi tak beramal, tak tahu dia hikmah satu-satu ilmu tu. Tuan-tuan mati Allah, tak dapat. Itu sebabnya orang-orang yang nak beramal ni tuan-tuan, dia tahu hikmah dia. Sebab tu dia akan bagi buah dia. Jangan kau buat katanya. Tak kesudah. Lagi orang yang tak ada ilmu, tak ada pengalaman, apalah kata sudahnya pula. Okey apa? Tuan-tuan. Itu sebabnya kadang-kadang dalam soal apa ni, anak kita tuan-tuan datang, ayah, abang rasa abang nak kahwin lah. Bagus. Dengan siapa? Dengan perempuan yang kedai makan kat bawah pokok ceri tu. Janda tu. Kata. Tak ada orang lain kau. Tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan kan? Bukanlah ayah tak ada orang lain kau. Itu ayah dah cup. Bukan masuk macam tu. Tapi menggambarkan kahwin ni sebenarnya bukan sehari dua. Ini sampai kesudah ni. Katakanlah macam tu. Itu sebabnya Nabi SAW ada sahabat dia kahwin. Kau dah kahwin kau? Dah ya Rasulullah. Dengan siapa kau kahwin? Anak dara ke janda? Janda.
Kenapa kau tak kahwin dengan anak dara, katanya. Sedangkan Nabi SAW, tuan-tuan, isteri dia seorang je yang anak dara, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha je, yang lain semua janda. Tuan-tuan ya, itu pertimbangannya. Tapi tak adalah tuan-tuan bahawa orang perempuan yang janda, lelaki yang duda itu tuan-tuan ada kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Dari segi mahar je, tuan-tuan, lain tuan-tuan, kita kena pandang daripada aspek yang lain. Sebab itu perkara tu kata saudara Samsul Debat, subjektif dia kata. Kan? Tak menentu. Orang ni macam okey, macam pandangan orang ni okey, pandangan ni kurang, tuan-tuan. Tetapi orang yang berilmu dan beramal, yang menemukan perkara itu dengan pandangan hikmah dia, dia akan bagi satu-satu nasihat, tuan-tuan. Nasihat, nak ikut boleh, tak ikut apakan daya. Tuan-tuan, selalunya nasihat ni tuan-tuan, kalau ikut selamat, kalau diabaikan memanglah terbagai. Tuan-tuan, mati dia Allah. Maka itulah hikmahnya. Jadi kita mestilah tuan-tuan jangan tinggalkan majlis ilmu. Maka setlah, susunlah jadual kita ni tuan-tuan. Dalam 1 minggu tu berapa kita nak dari majlis ilmu? 5 kali kah? Berdasarkan kesempatan yang ada. Antara maghrib dan isyak. Tuan-tuan, mati Allah. Sebab tu sekarang banyak dah masjid-masjid, bila maghrib tuan-tuan, wiridnya dah ringkas dah, tuan-tuan. Kan sebab apa? Nak bagi laluan kepada kuliah maghrib, supaya penceramah dan guru takmir ni berhenti, masuk je, berdecentnya jam kat dinding dah, dia pun sampai sinilah kuliah kita pada malam ni. Tuan-tuan, kita sambung pada bulan depan. Mana sebulan sekali dah tu, tuan-tuan, mati ya Allah. Kan makna dia mengaji kalau sebulan sekali, 10 kali setahun. Sebab apa 10 kali setahun lah? Ialah bulan puasa cuti, raya cuti, sambung balik bulan Zulkaedah. Itu pun kalau dia tak pergi Mekah. Kalau dia pergi Mekah, langsunglah 5 bulan, tuan-tuan, mati Allah. Maknanya 7 kali je lah dia belajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggalkan majlis ilmu. Yang kedua, tuan-tuan, jangan tinggalkan masjid. Datanglah masjid. Kenapa, tuan-tuan? Kerana di masjid inilah, tuan-tuan, tempat kita menyegarkan pemikiran dan hati kita. Dan nak memuatkan kekuatan berhadapan dengan cabaran-cabaran di luar, datanglah ke masjid. Sebab Allah menjanjikan, tuan-tuan, di masjid inilah dilonggokkan segala rahmat. Apa yang kita nak? Sebab itu pesan ulama, apabila seseorang kamu ingin menemukan apa yang dia hajati dalam hidupnya, sila pergi ke masjid dan menjemputnya. Ada ke? Allah, dah 6 bulan duit kereta tak bayar. Bukan surat merah sampai, berwarna-warni, surat pelangi sampai daripada bank. Macam mana nak bayar ni, katanya. Pergilah masjid, dengar kata. Tak adalah, tuan-tuan, berdoa depan tu, langsung logoh ya siling lah, gugur selungguk duit. Tak ada macam tu dah, tuan-tuan. Dan bila kita berdoa kepada Allah, Allah ud'uni astajib lakum, Allah bagi terus, tuan-tuan. Apa yang pertama yang dibagi, tuan-tuan? Keterangan untuk kita berhadapan dengan cabaran tu. Betul, tuan-tuan, keyakinan. Tuan-tuan, masalah tak selesai ini, tuan-tuan, tapi ketenangan menghadapi dugaan-dugaan tu. Maka diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah jalan dan caranya. Barangkali kemudian tak semena-mena datang orang yang menawarkan diri, ataupun Allah menolong dengan cara yang kita tak perasan. Tuan-tuan, mati oleh Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang ketiga, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Tuan-tuan, mati Allah. Al-Quran ini bukan saja sekadar kita baca dan kita bersungguh untuk khatamnya, bagus tuan-tuan, kan, tetapi lebih darjat yang kita perlu buat, tuan-tuan, ialah kita tadabbur, tafakur dan tazakur dengan bacaan Al-Quran ni tadi, tuan-tuan. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu an, tuan-tuan, bila dia baca Quran, tuan-tuan, diulang berkali-kali sampailah, tuan-tuan, perkara itu menjunam dalam hati dia dan membawa kepada pengamalan dan mempraktikkan apakah suruhan-suruhan Allah dengan ayat yang dibacanya. Bertahun-tahun dia khatam, tuan-tuan, kerana membacanya itu diulang-ulang. Ada Khalifah Ma'mun, tuan-tuan, dia baca tentang ayat yang memberi peringatan dia sebagai pemimpin, tuan-tuan, diulang-ulang, tuan-tuan, sampai pensan dia, tuan-tuan. Kenapa? Takut dengan mas'uliyah dan tanggungjawab yang Allah akan bertanggungjawabkan kepada dirinya. Sebab itulah Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, apabila dia berjalan-jalan, dia jumpa satu bangkai kaldai, terduduk, dia menangis.
Orang tanya Amirul Mukminin, apa nak menangis pula? Kaldai je pun. Macam orang sekarang lah kan, kata macam tu. Memanglah kaldai. Tapi Allah akan tanya, kenapa kaldai ni mati? Tuan-tuan, itu kaldai. Hari ni kalau nak jadi pemimpin, tuan-tuan, berat tak berat? Berat. Sebab Allah akan tanya, kenapa ramai orang yang tak semayang daripada semayang, sedangkan kau pemimpin? Tuan-tuan, saya ingat lagi, tuan-tuan, almarhum Syekh Murtada, masa saya bertugas di Kuala Pilah, tuan-tuan, dia datang, tuan-tuan, kau kena pastikan semua masjid ini tertunai solat jamaah dia setiap waktu. Jangan tak ada jamaah. Sebab berjamaah ni fardu kifayah. Kalau tak ada, berdosa seluruh kampung. Kalau dah kampung berdosa, kau ketua agama di sini, kau berdosa. Tuan-tuan ya. Saya pula, tuan-tuan, terkeluar pula percakapan yang tak bagus. Terkeluar cakap, bagaimana pula dengan mufti, dia cakap. Kan? Terkeluar cakap tu. Betul tak boleh cakap macam tu. Tok, mufti macam mana pula tu? Itu kan. Tok mufti mandang, ya kan? Dia pandang, gitu kan? Lalu dia jawabnya, mufti Seremban, kau ke Pilah, kau dokek, kau lah kono dulu, dia tu. Ingat kau lah kono dulu. Aku jauh. Aku dah ingatkan kau tu. Katanya macam tu lah. Tuan-tuan mati Allah. Iya. Hari ni tuan-tuan ramai orang tak semayang. Kan? Macam-macam masjid ni buat. Ya Allah tuan-tuan. Masjid ni saya masuk dengan terperanjat tuan-tuan. Saya lalu semayang kat luar je. Masuk ya Allah cantiknya masjid. Apa tak ada. Dah dipasang aircon. Buka lah kipeh. La ilaha illallah. Mana satu yang nak ini. Tuan-tuan mati ya Allah. Patut ni kalau dah buka aircon ni lah. Tak ada lah kipeh-kipeh. Nak pula berangin-angin. Sebab sonang kan antara mengaji tak terdaya tidur. Tuan-tuan kan? Sedap. Tuan-tuan ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah Al-Quran. Kan? Tak banyak tak apa tuan-tuan, tapi tuan-tuan ada. Malih semalih-malih pun tuan tengoklah Al-Quran tu. Nengok Quran pun dapat pahala, baca apatah lagi. Sekarang ni tak nampak tuan-tuan. Tapi bila nampak tu, bila dah tak terdaya nak baca Quran tu, tak dapat, baru teragak nak baca Quran. Pasal itulah tuan-tuan, menyesal pun sampai. Dan yang akhir sekali, yang keempat tuan-tuan, kita membanyakkan selawat kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. Ali Jumaah baru ni datang Malaysia tuan-tuan, dia sebut tu, apabila kamu tidak menjumpai orang-orang soleh yang boleh memimpin kamu kepada jalan Allah, maka perbanyakkanlah berselawat kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, banyakkanlah selawat. Dalam tuan-tuan apa ni, dari rumah bertolak ke masjid, bantai selawat. Tuan-tuan, balik zikirlah macam-macam. Tuan-tuan yang boleh, ada yang disebut dengannya tu ringan lidah menyebut, tetapi berat pada timbangan hisab dan amal, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tahu tu tuan-tuan, tapi hati itulah tak ke situ. Maka dalam keadaan ini minta pada Allah, wahai Allah, kurniakanlah hatiku yang condong dan ingin melakukan ibadah terhadap apa-apa yang aku tahu yang telah disampaikan oleh pewaris kekasihmu. Doa tuan-tuan. Sebab kita ni tuan-tuan memang selambik, lemah selama-lamanya. Tanpa taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat kita nak berbaik apa tuan-tuan. Sebab itulah bersyukur kita bila datang masjid ni tuan-tuan. Itulah tandanya Allah sayang kepada kita. Tuan-tuan, macam kita lah tuan-tuan, perkara yang kita sayang, tuan-tuan ya. Kalaulah kita ada kereta kereta Wira boleh. Tuan-tuan kan, Wira tu tadi tuan-tuan dengan Ativa tu, push kita satu je tuan-tuan. Siapa yang terkeluar, siapa yang masuk dekat push tu, sudah tentulah kereta baru. Kereta luar, kereta lama luar. Motor tuan-tuan, kan, motor EX5 tuan-tuan, dah 15 tahun kita beli, maggat dia pun dah pecah. Tuan-tuan mati Allah, dia punya pemijak pun dah tak ke mana-mana dah tuan-tuan. Tiba-tiba dapat beli kita Waisuku. Tuan-tuan, di mana aku dudukkan Waisuku tu kat dalam rumah berselubung dengan kain batik lepas panjang tu. Selalu batik tu tutup keranda. Sedang ke masjid dia ada keranda tu. Apa nak ditutup? Motor. Orang yang fobia dengan batik lepas tu terperanjat, ya Allah, keranda. Bukan, motor aku baik katanya. Kan, tuan-tuan mati oleh Allah. Macam itulah perumpamannya tu, tuan-tuan mati oleh Allah.
Dan perkara-perkara yang indah. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang paling Allah sayang, kata almarhum Tuanku Haji Borhan, Datuk Haji Borhan, dia kata dalam satu-satu tempat ni, kampung ni, ada jantung dia. Jantung bagi salah satu qaryah tu ialah masjid. Dalam masjid tu ada raudah. Raudah masjid tu ialah saf pertama katanya. Jadi tuan-tuan, mana nak datang? Datanglah ke masjid. Tuan-tuan, cuba tengok filem Hindu Setan tuan-tuan ya. Bila kita tengok filem Hindustan ni tuan-tuan, filem Tamil ke, bila berlaku krisis tuan-tuan, dia akan ditunjukkan pergi ke kuil tu. Dulu Mak Saleh tuan-tuan, bila ada apa dia pergi ke gereja. Sekarang dah tak ada dah tuan-tuan. Mak Saleh pun dah tak percaya dengan agama Kristian sekarang. Kan? Tito pula tuan-tuan, bila berlaku tempat-tempat, maka kenapa pergi ke gunung ni? Mencari ketenangan. La ilaha illallah. Tuan-tuan, sanggup didaki itu. Tak ada masalah tuan-tuan kalau nak beriadah tu. Tapi dalam masa yang sama, tangga-tangga masjid sangguplah didaki sama. Tuan-tuan mati. Maka kita pun akhirnya tuan-tuan berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, yang saya nak kongsikan, masa dah habis ni tuan-tuan, ialah persaudaraan dan ukhuwah. Kan? Jadi tuan-tuan, perkara ni sangat menakutkan kita dengan apa-apa, dengan peristiwa dan tragedi yang berlaku akhir-akhir ni. Sama pula tuan-tuan, nak berlakunya pilihan raya ni tuan-tuan kan, berhati-hatilah kita tuan-tuan. Kan? Berhati-hatilah kita. Janganlah kita nak mendapatkan sesuatu apa yang kita hajat dalam persaingan kita dengan saudara-saudara kita, kita sanggup untuk menghina, mencerca, mengaibkan orang. Jangan tuan-tuan, hati Allah. Kan sebaliknya tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan nak menjual barang, kita jangan menghina barang orang. Tapi kita ceritakan barang kita. Saya punya produk. Kita tak boleh, kalau kita tuan-tuan buat satu produk lah, produk pelancongan lah tuan-tuan. Orang tu buat pada, kita pun tak boleh nak katakan, kita nak menangkan orang supaya ambil kita punya package. Tuan-tuan ni kita memburukkan package. Kau jangan ikut package dia itu, package dia kau tahu sekso besok. Kau tak tuan-tuan, kau ambil lah package aku ni. Tak boleh tuan-tuan. Sebaliknya kita terangkan package kita. Tuan-tuan ya, apa kira saya ni, saya dapatkan tawar ni macam ni. Terpulanglah pada tuan-tuan yang membuat pilihan. Macam tu lah tuan-tuan. Janganlah kita ni tuan-tuan menghina, mencaci, memaki. Ya Allah tuan-tuan, mati ya Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apakah kamu itu suka nak makan daging saudara kamu yang telah mati? Fakarihtumuh, sudah tentu kamu benci. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka islahkanlah dua saudara kamu yang barangkali berselisih faham. Tuan-tuan mati ya Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, kebenaran tu tidak ada pada kita, tetapi ada pada orang lain. Maka kita terima orang dengan kebenaran. Bukannya sebab tuan-tuan sentimen-sentimen tuan-tuan, kau bukan daripada golongan aku. Tak, tuan-tuan mati ya Allah. Kan? Kerana akhirnya tuan-tuan, kita ni tetap tuan-tuan bersaudara. Kan? Kalau meninggallah seseorang itu tuan-tuan, kita juga semayang dia. Tetapi kenapa masa hidupnya si mati ni tadi tak ada langsung kebaikan yang kau nampak padanya? Biasa dalam ayat-ayat dalam surah Khabar, sesungguhnya kehilangannya itu sukar dicari ganti. Tapi masa hidupnya tak ada langsung baik tak ada. Tak ada langsung baik Kenapakah kemaafan itu hadir sewaktu kematiannya? Kehadirannya tidak dirasakan lagi, baru nak bagi kemaafan. Tuan-tuan, lebih baik kita bermaafan. Tuan-tuan, saling bantu-membantu, tolong-menolong. Kerana kita ni tuan-tuan tak ada yang sempurna. Tetapi dengan kehadirannya seseorang itu menyempurnakan kekurangan kita. Mungkin tidak pada hari ini, pada hari yang akan datang. Kerana kebencian itu tuan-tuan, sehabis-habis benci, kita tak tahu orang yang paling kita benci itulah orang yang paling kita sayang. Hari ini kita cuba tengok tuan-tuan. Dulu berbusuk, bersakan tuan-tuan. Sekarang ni dah boleh tidur sebantal. Malah satu selimut pula. Heran kita tuan-tuan. Kan? Jadi kita belajar tuan-tuan. Kalaulah kita nak marah, berpada-padalah. Kalau kita nak sayang pun, berpada-padalah. Janganlah keterlaluan dalam apa juga perkara. Sebab tu Nabi pesan, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara ni pertengahan. Tuan-tuan, sebab kita tak tahu tuan-tuan, anak-anak kita ni, siapakah di antara mereka tu yang datang kebaikan kepada kita. Itu dalam soal pembahagian harta pusaka.
Tuan-tuan, yang Allah ingatkan supaya kita ni bagi harta pusaka menurut apa yang Allah tentukan. Kerana kita tak tahu siapakah yang datang manfaatnya antara mereka itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tahun 1445 Hijrah ini adalah tahun yang lebih baik. Nak baik ataupun tak nak, terpulang kepada diri kita, tuan-tuan. Kitalah yang menentukan, tuan-tuan, ya. Cumanya tuan-tuan, kita harap kalau kita ada kawan-kawan, sahabat-sahabat nampak kekurangan-kekurangan kita ni, nasihatkanlah diri kita dengan baik. Janganlah kita ceritakan keaiban orang lain kepada orang lain, tuan-tuan. Kalau kita ada keaiban, tuan-tuan, macam kita ada keaiban, isteri kita tahu, tuan-tuan, kita ada keaiban, tuan-tuan. Janganlah isteri ni meluahkan kekesalan atas keaiban kita tu kepada mi yang sedang dimasak. Apa nak jadi suami dan ni? Doge daripada dulu tak berubah. Dah diposan sependa, kain sarung, kau dah bertukar, masuk dalam baku tu, gang tu, kuali tu langsung berubang. Tuan-tuan, ya Allah, tak berubah, bawa ke mati lah tu. Dah doa yang tak baik-baik, tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita, tuan-tuan, jumpa, kalau orang lain, tuan-tuan, jumpa keaiban kita, dia cerita kepada orang lain tu, tuan-tuan, tak dapat nak ubah diri kita, tuan-tuan. Tapi kita lah dibagi tahu dengan kasih sayang. Haji, ada satu perkara nak bagi tahu, Haji jangan kau cik hati. Tak ada dah. Saya tengok kan Haji pakai kain ni tu, Haji macam tak kono lah. Apa sebab pula? Lambang gajah duduk tu kau depan pula, dia seorang ke belakang. Oh ya kau. Okey. Kan dia pun sampai ubah. Boleh ke kita ubah kain orang tu? Baik kau sini dan ubah kain kau? Tak boleh dah, tuan-tuan. Kono lompang. Apa nak kono kau ni? Kain den pula kau nak pusing-pusing kan? Tak boleh, tuan-tuan. Jadi sekadar itulah dulu, tuan-tuan. Minta ampun dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan. Kiranya perkongsian kita pada pagi ini tak mencapai maksud yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita yang telah lalu dan menerima segala amalan kita yang mendatang ini, dan diselamatkan kita, diberikan ismah kepada kita daripada segala gangguan hasutan syaitan dan iblis serta tentera-tentera dan juga komponen-komponen mereka itu. Sebaliknya, tuan-tuan, Allah bagikan kita kebahagiaan hidup, kejayaan diri kita, isteri dan anak-anak, keluarga, jiran-jiran kita, tuan-tuan, dan seluruh ahli qaryah dan masjid yang bertuah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.